Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kami ucapkan semua yang menonton bersama kami secara langsung dalam program Hello Doktor TV3. Apa khabar anda semua? Bagaimana raya anda hari ini? Ya? Zaim nampak ramai orang ya post dekat Instagram, Facebook, TikTok semuanya meraihkan raya dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa gembira. Dalam pada kita raikan raya pada kali ini pun, kalau boleh jangan lupa ya, kita kena terus tingkatkan kawalan ke diri kita, terutamanya aspek kebersihan diri. Sebab kita faham ya, walau bagaimanapun kita merayakan ni, tetap ya COVID-19 masih ada dan ada lagi tambahan pelbagai lagi masalah kesihatan yang melanda negara kita. Baiklah, anda bersama saya, hos anda di Hello Doktor, Zaim Zaini. Dan kalau anda semua nak turut sama bersama kami dalam perbincangan topik pada hari ini, jangan lupa untuk support kami dalam kita punya Facebook rasmi kita, Hello Doktor TV3. Maksudnya, anda boleh saja komen, like, follow dan turunkan soalan anda. Kalau ada masa, soalan terpilih kita akan bacakan secara langsung sekejap lagi. Atau kalau anda nak hello-hello bersama dengan kami, boleh juga ya. Telefon kita di nombor 03-7726-1603. Alright. Yang paling penting juga, kita ada sikit pemberitahuan kepada anda pada petang ini ya, iaitu rakyat Malaysia disarankan agar berhati-hati dan perlu memandang serius dengan wabak jangkitan saluran pernafasan, iaitu influenza-like illness, ILI. Kerana kes-kes yang dilaporkan semakin menunjukkan peningkatan ketara, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Segera dapatkan rawatan bagi merawat jangkitan influenza ini, di mana salah satu daripada pilihan rawatan adalah dengan menggunakan ubat antiviral, tetapi ia tertakluk kepada hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh pegawai perubatan yang merawat anda. Rawatan segera adalah amat penting bagi mengelak sebarang komplikasi. Jadi bagi kita yang ada anak macam Zaim, ada anak-anak kecil kan, make sure walaupun raya ke sekolah dan sebagainya, kita kena make sure mereka sentiasa basuh tangan selalu, minum air suam selalu ya, sanitizer selalu dan mandi selalu. InsyaAllah kita dapat mengelakkan daripada terjangkit jangkitan influenza yang menakutkan ini. Okey, topik hari ini apakah agaknya? Okey, kita punya topik tentang kesihatan warga emas. Jadi kalau ada acik-acik menonton, acik-acik kena duduk pada TV. Dengar sama-sama. Ataupun ada anak-anak menonton, boleh turut sama. Kita nak kongsikan tips-tips macam mana untuk kita kekal sihat walaupun kita di usia emas. Sebelum itu, kita ada satu bingkisan menarik yang dikongsikan dengan anda semua, iaitu mengenai berapa ramaikah warga emas di Malaysia. Ramai berapa ramai, macam mana statistiknya pula. Dan nak tahu tak, dekat Jepun dikenali sebagai bilangan warga emas teramai di dunia. Nak tahu cerita lanjut? Jom saksikan video telah pun kami sediakan untuk anda pada petang ini. Silakan. Warga emas ditakdirkan sebagai individu yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut rekod terkini Banci Malaysia 2020, sebanyak 3.5 juta atau 10.7% daripada keseluruhan penduduk di Malaysia merupakan kumpulan warga emas. Manakala purata jangka hayat penduduk Malaysia ialah sekitar 75 tahun. Antara negara yang mempunyai jangka hayat tertinggi di dunia ialah Jepun. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, secara purata kaum lelaki di Jepun kekal hidup sehingga usia 81 tahun, manakala kaum wanita 87 tahun. Jepun turut mempunyai sebuah pulau yang digelar sebagai Pulau Okinawa atau Pulau Dewata kerana beratus-ratus penduduknya berusia lebih 100 tahun. Apakah sebenarnya rahsia di sebalik kehidupan yang panjang dan sihat? Bagaimana pemakanan memainkan peranan? Ikuti perbincangan lanjut di studio. Itu dia, bayangkan warga emas di Jepun dikatakan paling ramai. Maksudnya mereka hidup usia panjang, insya-Allah, alhamdulillah. Mungkin mereka ada antara tips-tips mereka amalkan. Zaim walaupun belum lagi warga emas, tapi warga dewasa, Zaim pun nak tahu juga macam mana boleh kita menjadi warga emas kelak nanti, tapi sihat, kuat dan terus aktif, insya-Allah. Dan pada petang ni, kalau anda sedang menonton tengah bercuti kan, berupa makan rendang lah, ketupat lah kan, dengan kekenyangan tu, duduk depan TV, kita nak sembang-sembang santai pada petang ni. Dan bersama dengan saya untuk bincangkan topik kesihatan warga emas ini,
Zaim bersama dengan seorang tetamu jemputan, iaitu di sebelah saya sekarang ini, iaitu ada Profesor Dr. Tan Maupin, ya, selaku pakar perunding kanan geriatrik Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Apa khabar? Sihat. Doktor sihat? Sihat. Terima kasih, Doktor. Prof, Pak Sudi datang bersama kami untuk sembang-sembang tentang topik kita hari ini, iaitu kesihatan warga emas. Okey. Kita tak nak warga emas tu yang asal warga emas je sakitlah, penatlah, nampak lesu. Kita nak warga emas di Malaysia terus boleh menjadi aktif. Okey, Zaim punya soalan pertama kepada dengan Prof pada petang ini, iaitu boleh tak Prof ceritakan kepada penonton pada hari ini kan, apakah agaknya jenis-jenis penyakit yang sering dihadapi oleh golongan warga emas khususnya di Malaysia? Penyakit dia banyak. Ya. Masalah adalah warga emas sebab dia dah hidup dalam dunia ini banyak tahun sikit lah. Betul. So mereka ada orang kata mungkin mengumpulkan penyakit. So yang biasanya ada ramai warga emas dah mengalami penyakit diabetes, darah tinggi. Kadang-kadang ada pula yang ada penyakit jantung. Lepas tu bila mereka sampai umur, bila mereka warga emas tu, mereka pun mungkin ada penyakit sakit sendi, orang kata osteoarthritis, ada yang kena penyakit nyanyuk kan, demensia, dan ada yang kena tulang rapuh, orang kata osteoporosis, ada yang bila dia berjalan tu kurang balance dia, so mereka mengalami gejala jatuh. Ada pula ada yang masalah mengawal pun dikencing, orang kata incontinence. Itulah di antara penyakit yang lebih istimewa dalam orang warga emas lah. Warga emas. Tapi itu dah jadi macam standard, Doktor. Kalau kata dah warga emas, itulah antara ni yang akan berlaku. Tak biasa. lah. Sebenarnya tak semestinya. Ya. Dalam impian saya nak semua warga emas tak ada penyakit langsung. Ya, impian kita semua lah, ya. Ya, betul. Okey, ada juga penonton yang bertanya sekarang ni kan, macam Cik Ashik penonton sekarang ni kan, nak tahu juga kenapa agaknya, apakah punca-punca boleh berlakunya masalah kesihatan yang Dr. Ashik tadi. Kenapa boleh berlaku macam tu? Okey, yang penting sekarang orang kata penuaan sihat kan. So orang kata macam proses penuaan itu bermula bila kami dilahirkan. Jadi untuk ibu bapa semua kami kena memberikan konsep kehidupan yang sihat. Di golongan warga emas, di golongan kanak-kanak. So mereka kena makan buah-buahan banyak sikit, perlu selalu bersenam. Bila sampai orang kata mungkin 30-an, 40-an, itu yang penting sebab ramai orang yang bekerja dekat meja, dia kurang aktiviti dia. So kami banyak duduk je kan. Kami mesti kehidupan aktif, selalu bersenam, makan pun jangan ada orang umur 30-40 perut dah bahagia. Ya betul. So mereka kena makan kami enjoy, tapi jangan terlalu banyak lah. Mesti memastikan bahawa kami makan makanan yang sihat juga. Lepas tu tapi jangan kelebihan. Lepas tu bila sampai umur warga emas, orang kata 60-an tu, kami mesti masih bekerja. Ada yang boleh, ada yang dah mengumpulkan duit sikit. So mungkin dia boleh mereda daripada pekerjaan formal. Tapi mereka masih boleh membuat macam orang kata voluntary work kan. Mereka boleh menolong orang atau tolong menjaga cucu. Lepas tu maksudnya ada aktiviti lah dah dibuat. Ada aktiviti. Walaupun dah berusia emas tetap boleh buat something. Otak masih aktif lah. Berfungsi. Ya betul, ada fungsi. Jangan selalu duduk rumah tengok TV je. Jadi hari ni yang tengah-tengah cuti raya tu kan, bersama dengan parents kat mana kampung halaman anda sekarang, ajak ibu bapa sekali together dengan anda semua untuk kita bincang sama-sama tentang masalah pada hari ini. Okey, ada juga rakan Facebook kita sedang bertanya soalan dekat kita punya Facebook page. Jom kita bacakan sama-sama sekarang ni, iaitu daripada Syuhada Ashikin. Soalan beliau, adakah wanita lebih cenderung sakit di usia emas disebabkan proses kelahiran? Ini biasa orang-orang
wanita ni kata, oh saya buat putuslah apalah semua kan. Mudah sakit. Tapi kita akan dengarkan jawapan doktor bukan sekarang. Selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, okey? Okey, kembali bersama kami. Topik yang cukup dekat di hati semua orang, iaitu tentang kesihatan warga emas. Warga gold. Warga gold, Ya, okey. Yang paling penting, kalau anda semua nak turut serta bersama kami, boleh juga join Facebook rasmi kami di Hello Dr. TV3. Kalau ada penonton nak tanyakan soalan kepada doktor tentang masalah kesihatan ibu anda ke, ayah anda ke, diri anda ke, terus saja, turut serta. InsyaAllah kalau ada waktu, kita akan bacakan secara langsung. Okey, jom kita petik soalan tadi saya baca tadi untuk Prof, iaitu daripada Syuhada Ashikin. Soalan tadi adalah begini, adakah wanita lebih cenderung sakit di usia emas disebabkan proses kelahiran? Ini semua orang kata, lelaki tak apalah, sihat lebih sikit. Kalau wanita ni senang sakit sebab apa? Kalau beranak je macam-macam urat terputus. Betul ke, doktor? Taklah. Prof, kami tahu bahawa usia warga emas yang perempuan tu, wanita tu, lebih panjang daripada usia warga emas lelaki. Oh, ya ke? Sebab masalah adalah orang lelaki kurang jaga kesihatan. So ada jerung di antara usia orang kata usia lanjut, life expectancy warga wanita berbanding dengan warga lelaki. Tak tahu kenapa orang lelaki di negara ini kurang bersenam ke, banyak merokok ke, lebih jadi sebab banyak kerja kot, bukan? Ya, betul. Kerja kuat, lepas kerja kuat, kurang bersenam. Lepas tu bila balik rumah dia dah penat, dia berehat dah. Ya, even saya pun doktor di usia 36 tahun ni pun dah rasa macam tu. Balik kerja rasa nak tidur. Ya, betul. Tapi yelah, tak bagus juga kan, kena juga cari masa untuk bersenam dan sebagainya. Kalau you hidup kehidupan aktif, you akan rasa kurang keletihannya. Itu adalah satu fenomena yang penting yang kami kena ingat. Warga emas lagi penting. Kalau mereka selalu berbaring je atau selalu tengok TV, buat apa-apa pun akan cepat berasa penat. Kalau mereka selalu bersenam, mereka punya stamina lebih sikit kan. Jadi takkan senang merasa penat lagi lah. Maksudnya kalau boleh, walaupun kita belum lagi usia emas yang menonton, kita kena mulakan corak yang sihat pada sekarang. Nanti kalau dah tua nanti eloklah rupanya. Okey. Tapi kan doktor tersebut, kalau ada penonton je, kalau macam ada cicit penonton warga emas yang menonton sekarang ni, katanya disarankan untuk berjalan, bersenam, lari-lari, itik begitu kan. Tapi difahamkan lebih kurang 35% warga emas di Malaysia memang dah pun ada masalah nak berjalan. Jalan perlahan, rasa penat. Macam mana mereka nak senaman berjalan kalau mereka tak boleh berjalan sangat, doktor? Prof. Ya, betul. Puncanya apa? Puncanya adalah mungkin penyakit sendi atau kelemahan otot. Sebenarnya semuanya ada kerawatan. So kami minta semua pergi untuk tengok juru pemulihan supaya mereka boleh memberikan senaman yang elok supaya mereka boleh berjalan semula. Ada kadang-kala ada penyakit jugalah. Kalau ada penyakit pun boleh rawat. Jadi kalau juru pulih ingat, sebenarnya ini perlu tengok doktor sendi ke atau doktor urat ke, dia akan neurologi, dia akan buat apa tu orang kata recommendation lah, rekomendasi macam untuk terdekat TV sekarang ni lah ya. Ya, betul. Boleh sama-sama kita perhatikanlah kan. Betul. Tapi memang kalau kata masalah sendi, tulang rapuh tu memang dah sinonim dengan warga emas kan, Prof kan. Tapi itulah dia. Tapi ada juga solusi yang boleh. Maksudnya kalau anda warga emas kan, jangan give up. Ya, betul. Masih lagi boleh. Bukan semua orang warga emas yang akan kena penyakit sendi atau tulang rapuh. Semua ini boleh dicegahkan kalau kami kalau kami berhati-hatilah. Kami dari muda lagi kami selalu kena makan kalsium banyak sikit. Selalu kena ada matahari sikit. Kami tengok semua terutamanya kaum wanita, mereka suka kulit yang pucat kan, yang putih, tapi tak sihat sangat lah. Sebab kami perlukan kulit kami untuk membuat vitamin D. Vitamin D tu yang menguatkan tulang kami. Jadi kalau daripada awal-awal selalu tak bersinar matahari, bila kami tua, tulang akan rapuh.
Ya, betul. Maksudnya kena juga ada cahaya matahari juga setiap pagi. Mungkin adalah pagi-pagi tu nak sapu sampah dekat depan rumah ke, bagi ayam makan. Kena matahari pun okeylah sebenarnya. Membantu juga untuk menambah tahap kesihatan kita sebagai warga emas. Selalu perlu keluar rumah sikitlah. Selalu jangan kurung dekat rumah saja. Lagi duduk kat rumah lagi letih sebenarnya. Keluar berpeluang insya-Allah lebih sihat ya. Okey, bercakap tentang warga emas ini kan. Kita tahu warga emas kita fikir okey, sakitlah, penatlah, tapi tak semuanya bak kata Prof tadi. Kita ada satu cerita yang cukup istimewa juga di mana kita nak kongsikan tentang kehidupan Encik Rosli. Di mana kami difahamkan Encik Rosli berusia 71 tahun tetapi orang pandang beliau nampak macam berusia 50 tahun. Wah, hebatnya. Hebat kan? Nampak muda, nampak look fresh lah kan? Ya, betul. Umur dia tua tapi dia punya badan belum tua lagi. Belum tua lagi. Nak tahu apakah rahsia pemakanan Encik Rosli? Jom saksikan. Laporan telah pun disediakan untuk anda pada petang ini. Silakan. Nama saya Rosli, tetapi dalam IC Rahmat bin Ahmad Lana. Dan umur saya 71 tahun. Kesihatan amat penting apabila kita dah berumur. Kita kena jaga kesihatan kita, kena jaga vitamin paling penting pasal biasanya bila dah berusia ni vitamin kurang dalam badan. Setiap 3 bulan saya cek darah dan saya monitor dari sana. Daripada segi yang penting dia high blood pressure saya maintain bagus, gula bagus, kolesterol pun bagus, tidak ada masalah. Waktu pagi saya bangun sembahyang subuh dulu, selepas tu saya bereksersis rutin yang biasa, pumping semua saya buatlah. Dulu saya pernah 6 tahun sudah saya pernah buat bypass. Doktor saya tidak benarkan saya buat full bypass, kena buat half bypass. Jadi half body. Jadi pun dalam 151 hari. Jadi itu kegunaan untuk kesihatan badan dan juga apabila kita tua kita akan membongkok. Jadi push up tu penting untuk tulang kita tidak bongkok. Makanan memang saya hadkan benda yang kadang-kadang yang tidak digalakkan untuk merosakkan kesihatan saya tak makan. Utamanya macam gula, untuk umur saya tidak digalakkan makan berlebihan. Jadi saya tidaklah minum teh tarik apa semua, tak adalah. Kurang makan nasi. Kadang-kadang tak makan nasi sampai seminggu pun. Jadi makan saya kurangkan benda berlemak, berminyak. Saya makan sayur-sayuran dan ikan. Dan juga ayam, kalau ada pun ayam yang panggang sesekali itu makanlah. Nasihat saya supaya mereka jaga kesihatan dengan exercise yang ringan dan juga makanan amat penting. Ya, tidur juga amat penting. Setiap malam saya perlukan tidur tak kurang daripada 6 jam ke 8 jam. Vitamin penting, cara pemakanan penting. Saya rasa bukan saya je Prof. Saya rasa penonton pun ramai terkejut. Wow, ya. Usia 71 tahun nampak macam bawah 50 tahun. Ya, bayangkan ya. Zaid pun rasa macam terpanggil untuk mengidolakan beliau. Bayangkan di usia begitu, katanya setiap 2 bulan buat pemeriksaan darah. Betul. Ya, senaman setiap pagi kan. Lepas tu nampak kulit dia nampak cekang, rambut nampak hitam lebat. Banyak faktor-faktor kesihatan. Dia rahsia dia ya. Rasa dia tercungkil lagi. Okey, mungkin Prof boleh komen sikit bagaimana Prof melihat kehidupan Encik Rosli tadi supaya kita boleh menjadi inspirasi kepada penonton. Saya tengok dia selalu bekerja dengan binatang kan. Haiwan-haiwan. Haiwan-haiwan itu orang kata animal therapy kan. So dia ada binatang tu istimewa sikit. Kalau kami menjaga binatang atau tumbuhan, kami ada orang kata ada tujuan hidup. So dia ni akan menggalakkan kami supaya terus berusaha sebab ada orang yang depend on us lah, yang memerlukan pertolongan kami. Itu yang sangat penting. Ada orang ramai warga emas yang ingat, saya dah bersara sekarang, saya tak nak apa-apa responsibility. Saya tak nak susah-susah lagi lah. Ada yang menolak kalau anak dia minta dia jaga cucu. Ada yang tak suka menjadi sukarelawan. Itu
kami menggalakkan mereka menukarkan pemikiran supaya terus ada persumbangannya terhadap masyarakat. Itu yang paling penting. Lebih aktif dan cergas lah Ya, sebenarnya betul. kan. Sebab saya faham kalau macam ada penonton dah pencen dan sebagainya kan, boring dekat rumah tak buat apa, Betul. mungkin boleh gardening, ya, boleh kucing dan sebagainya, membantu terapi lebih minda, penting jadi berpeluang sebagainya. sukarelawan. Betul. Ada orang warga emas yang dah kurang upaya, mungkin kami boleh bertolong dia. Betul. Jadi hari ini sebenarnya kita bercakap tentang segala tentang warga emas. Kita akan cakap randomly tentang antara masalah kesihatan warga emas sering hadapi. Soalan seterusnya tentang warga emas yang sering dikaitkan dan sinonim dengan masalah nyanyuk pula. Prof, macam mana ceritanya Prof? Nyanyuk itu adalah satu gejala di mana ingatan akan semakin lama semakin merosot. Lepas tu bukan ingatan lagi daya kehidupan dia. Mungkin dia perlu pertolongan untuk mula-mula dia perlukan pertolongan untuk kewangan, lepas tu untuk makan ubat, pergi tengok doktor, lepas tu lama-lama perlukan pertolongan untuk mandi, jaga diri semua. Ini adalah satu gejala yang memang semakin lama semakin kerap sebab penuaan masyarakat. Juga dikenali sebagai penyakit demensia, betul? Demensia, betul. Okey. Buat masa ni memang tak ada rawatan yang boleh mengurangkan gejalanya, tapi kami mesti jumpa doktor juga. Sebab kami boleh menolong boleh mengawal penjagaannya supaya meningkatkan kualiti hidup dia. Sebab ada ramai yang anak-anak dia susah nak jaga sebab dia tak tidurlah malam. Susah nak tidur kan. Ada yang keluar rumah lepas tu hilang jalan. Lepas tu ada yang tak nak makan. Ada yang meradang, susah nak menamankannya. So kami ada cara untuk melatih penjaga dia supaya boleh menjaga dia dengan lebih teliti. Maksudnya anak-anak semua jangan give up untuk menjaga mereka. Ada cara sebenar yang boleh kita kongsikan juga. Lepas tu must ask for help lah. Mesti ask for help. Alright. Lepas ni kita tanya juga Doktor, Prof, tentang apa pula masalah deria dari segi penglihatan dan juga pendengaran. Tapi bukan sekarang. Selepas kita berehat seketika. Okey, jangan ke mana-mana. Okey, anda masih lagi bersama kami secara langsung dalam rancangan Hello Doktor TV3 dan topik kita pada petang ini tentang masalah kesihatan warga emas. Walaupun kita tahu ini difokuskan untuk warga emas, tapi yang juga perlu kita ambil tahu tentang anak-anak yang perlu bersama warga emas yang mungkin ada masalah kesihatan. Bagaimana kekuatan minda kita, emosi kita untuk terus support orang tua kita, insya-Allah. Dan untuk membincangkan sembang-sembang raya haji pada petang ini, Zaim nak menjemput juga di atas talian bersama dengan hero dan juga pelakon yang cukup dikenali ramai di seluruh Malaysia ini, iaitu kita bersama dengan Fikri Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Fikri. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidiladha. Macam mana kat Malaysia, okey ke? Macam mana? Kat Malaysia okey ke? Okey. Fikri kat negara mana hari ni? Dekat my dad juga side Australia. Yes. Okey. Well, Fikri dalam kereta nampaknya dekat Kedah sebenarnya kan. Alright. Fikri, okey, kita ni topik hari ni tentang kesihatan warga emas ya. Fikri pun semua orang tahu dalam laman sosial dan sebagainya, orang tahu, especially your peminat kan, tahu yang Fikri baru-baru ini memang menjaga ibu Fikri sendiri yang ada masalah kesihatan. Mungkin bagi mereka belum tahu, apakah masalah kesihatan yang Ibu Fikri hadapi sekarang, Fikri? Saya percaya lebih daripada 1 tahun dah. Sebelum puasa tahun lepas, mak saya diserang penyakit angin ahmar atau minor stroke. So, keadaan mak saya sebelum ni memang dia dah ada asma dan dia ada darah tinggi. Atas beberapa faktor, dia diserang penyakit tersebut. Jadi, sampai sekarang ni masih dalam keadaan yang sama. Tapi Alhamdulillah, ada perubahan dan ada ke arah yang lebih baik lah. Ya, ke arah lebih sihat.
Alhamdulillah, ya. Okey, dan kami tahu bila Ibu Fikri ada masalah kesihatan sebegitu, Fikri pun sering kali turun naik KL, Kedah dan sebagainya untuk menjaga Ibu Fikri. Bagaimana pengorbanan Fikri dalam memastikan Fikri ada bersama Ibu Fikri dalam keadaan begitu? Untuk pada fasa awal dia kena tu, saya dah tak ambil job langsung dan Alhamdulillah masih ada sumber lain. Pengorbanan tu adik-beradik yang lain, pakcik-pakcik yang lain pun banyak membantu, makcik yang lain banyak membantu, Alhamdulillah. Cuma saya banyak kurangkan komitmen saya terhadap career dalam industri hiburan. Sebagai contoh, sekarang ni saya dah tak ambil cuti-cuti yang panjang. Yeah. Sebab saya percaya mak saya perlukan moral support, bukan setakat physical support. Moral support juga daripada anak-anak dia. Ya, seronok didengarkan Fikri. Ya Allah, itu menjadi idola kepada semua orang lah melihat kata orang cerita Fikri ni kan. Okey, Fikri, antara kata orang tu cabaran lah. Kita orang tu kalau kita nak menjaga ibu ataupun ayah kita yang dah warga emas ni kan, bukan senang kan? Mungkin dari segi Fikri punya keadaan kan, apakah cabaran yang Fikri boleh kongsikan bersama dengan penonton menjaga Ibu Fikri sendiri, warga emas ni? Bila diberi peluang untuk menjaga mak saya rasa satu penghargaan, saya rasa sangat bersyukur. Dan lama-lama saya belajar lah kan. Antara kekangan utama, mungkin saya percaya kebanyakan orang akan ada benda yang sama. Saya Alhamdulillah saya belum merasai dan saya sangat bersyukur. Yang pertama adalah wang. Bila kita nak pergi bekerja dalam masa yang sama, kita nak jaga mak kita, tapi kita tak boleh jaga mak kita kalau kita tak ada duit. Pertama adalah wang. Kedua, masa. Ketiga adalah badan kita sendiri kena jaga juga sebelum kita nak jaga dia orang. Macam mana kalau kita tak cukup tidur, tak cukup sihat, macam mana kita nak jaga dia orang? Dan yang keempat, yang paling penting juga, emosi kita kena cukup stabil. Sebab dia orang dalam usia yang sangat rendah, yang sangat tak ada motivasi, kita yang kena bagi positive vibe, kena cakap, mak boleh, insyaAllah boleh jalan, jangan risau. Biasalah ni mak saya kadang-kadang dia ingat kaki dia lumpuh. Saya kena cakap, mak bukan lumpuh lah mak, ni biasalah kadang-kadang saya geletek kaki bagi, tu terangkat kan. Supaya dia ingat dia normal. Kalau tak dia akan rasa macam, tak gunanya hidup aku kan. Tangan tak boleh bergerak, tak boleh buat apa. Satu perubahan yang drastik juga kan. Nak tahu juga Fikri, sebelum Ibu Fikri ni ada masalah seperti stroke dan juga ada masalah-masalah lain tu kan. Sebelum ini keadaan Ibu Fikri macam mana? Orang yang macam mana Ibu Fikri sebelum ini? Dia memang dah ada sakit. Daripada kecil dia ada asma. Tapi dia ni yang aktif. Dia tak boleh makan masakan luar, dia selalunya dia akan masak sendiri. So perkara pertama dan cabaran pertama adalah bila dia sakit tu, untuk membeli makanan luar tu agak susah untuk dia terima. Sebab dah biasa masak sendiri kan. Dan dia yang tak makan banyak, tapi dia makan kerap. Dia tak makan benda yang sama setiap hari. So waktu dia sakit, dia tak boleh cakap sangat tau. Kita nak kena predict, nak kena faham dia apa yang dia nak sebenarnya. Kita tak boleh marah sebab waktu kita kecil, dia tak faham kita pun. Tapi dia berjaya suatu kita sampai besar kan. Bila keadaan Mak Fikri sekarang katanya semakin beransur pulih dan makin okey. Okey yang macam mana tu Fikri sekarang ni? Okey itu dari segi kaki dia tu dah mula boleh menunjukkan ke arah yang nak bergerak. Alhamdulillah. Tetapi dari penyakit lain tu ada juga yang datang. Bila dia sakit macam ni, imun sistem dia tahap yang rendah. Ada yang kadang-kadang dia ada macam sekarang ni tengah sakit kulit. Dia tak boleh mandi pakai sabun, tak boleh peluh. Sangat perlu menjaga betul-betul. Kalau dia peluh, dia akan menggaru. Bila menggaru, kesan tu kekal lama. Macam baru bulan puasa yang lalu, dia kena COVID stage 4. Berat juga cabaran Fikri kan. Dan Zaim juga ada dengar juga cerita Ibu Fikri pun ada juga masalah macam ingat-ingat lupa begitu Fikri, betul ke? Ingatan dia tu ada, tapi kadang-kadang bila dia tak sihat ni dia celaru. Kadang-kadang waktu mula-mula dulu dia tak boleh sebut nama saya. Lupa ke tak boleh sebut ke macam mana? Dia tak boleh, dia boleh cakap tapi tak sebut nama saya, dia sebut nama orang lain. Bagi seorang anak saya rasa benda tu yang antara benda yang sedih lah kan. Tapi slowly dia recover lah, dia ingat. Dia nak minta phone dia minta pistol kadang-kadang. Bukan dia nyanyuk. Dia tak nyanyuk, dia celaru sahaja. Keliru. Tapi lama-lama dia ingat balik. Dia kelang kabut kadang-kadang, dia kelang kabut. Otak dia tu kan, dia nak adjust kan.
Sebab inilah lain orang lain caranya, ya. Lain ibu apa lain pula ragamnya pula. Jadi sebagai di tempat Fikri sekarang kan, mungkin Fikri boleh kongsikan bersama penonton pesanan dan juga nasihat kepada mereka juga luar sana yang sedang kata orang tu menjaga ibu mereka, mungkin dalam keadaan yang beremosi ke apa. Nasihat Fikri kepada penonton. Saya percaya mungkin ada yang lagi lebih teruk dan lebih susah daripada saya. Sebab tu saya sentiasa bersyukur dengan apa jua yang saya tengah lalui sekarang ni. Ni rezeki Allah. Apa yang saya boleh cakap dekat luar sana, semoga emosi dan diri anda tu terjaga. Dan sabarlah banyak-banyak. InsyaAllah Allah nak bagi something kat kita. Allah sentiasa uji kita sebab Allah tahu kita mampu buat. Dan waktu ni lah Allah nak tengok macam mana kita adik-beradik, saudara mara kan. Dan saya ucapkan tahniah juga yang berjaya jaga mak bapak, adik, kakak dan sebagainya, suami ataupun isteri sampai sekarang. Awak tengah buat pengorbanan yang besar dalam hidup awak. Ya, insya-Allah Fikri, kami mendoakan kesihatan Ibu Fikri semakin baik dan terus Fikri semakin kuat dan mewah lagi rezeki Fikri lepas ni Fikri. Okey, terima kasih banyak-banyak Fikri sudi bersama dengan kami dalam merasakan Hello Doktor petang ini. Teruslah beraya ya dekat sana. Mana Australia katanya tadi? Australia. Ya, Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alright, itu dia ya, satu pengorbanan seorang anak tu katanya ya. Kita berusaha menjaga ibu, ada rezeki Allah janjikan untuk kita insya-Allah. Okey, sekarang ni kita nak sambung perbincangan pada petang ini. Tadi kita rehatkan sekejap Prof. Kita menjemput pula kata orang tu seorang pakar pemakanan, iaitu Ketua Pemakanan Jom Sihat. Betul Nutrition Consultancy, iaitu Puan Syazaliana Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga, Zain. Okey, hampir 9 bulan sekarang ni? Ya, dah 9 bulan dah sebenarnya. Tapi masih lagi, orang kata selagi mampu. Anak yang berapa ni? Yang kedua. Yang kedua, Alhamdulillah. Sempat lagi datang bersama kita, Sempat. Okey, bercakap tentang warga emas pada hari ini. Mungkin juga Puan Syazah nak kongsikan bersama penonton kan, dari aspek pemakanan. Sebab kita tahu kita ni main makan je kan. Ada tak pola-pola pemakanan yang boleh dikongsikan oleh Puan Syazah kepada penonton kita pada petang ini? Silakan. Okay, terima kasih ya, Zaim. Ya. Okey, bila kita sebut tentang pemakanan, bukan saja warga emas lah yang perlu menitik beratkan soal pemakanan. Sebenarnya daripada semua lapisan umur. Cuma bila kita cerita pasal warga emas ni, mereka lebih cenderung untuk mendapat masalah malnutrisi. Sama ada kekurangan nutrisi atau berlebihan nutrisi. Sebabkan ada perkara-perkara perubahan yang berlaku dalam diri mereka. Sebagai contoh macam Prof cerita tadi, masalah demensia, masalah kurang diri rasa, diri bau, lepas tu mungkin ada yang macam tak cukup gigi dah, kehilangan gigi. Itu semua mempengaruhi faktor pemakanan dia secara tak langsung, diefek juga dia memberi kesan kepada kesihatan dia secara menyeluruh. Kita perlu cerita lagi pasal setiap mungkin warga masuk ada masalah kronik yang lain. Tapi secara keseluruhannya kita perlu menitik beratkan dan selalunya lah ikutkan, kalau tak ada masalah apa-apa, kita akan nasihatkan untuk mengikut piramid makanan Malaysia sendiri. Sebetulnya macam ibu saya usia pun dah lebih 60 tahun kan, dan dikendalikan sebagai warga emas. Mungkin penonton pun ada ibu-ibu yang melebihi usia 60 tahun. Mungkin ada juga penonton ni memang usia anda pun memang 60 tahun ke atas, warga emas. Jadi pemakanan apa yang terbaik buat usia warga emas ni sebenarnya, Puan Syazah? Okey, seperti yang saya maklumkan tadilah, kita kalau ikutkan kita perlu ambil semua jenis kumpulan makanan. Semua jenis. Dikira karbohidrat kena contoh ada, apa tu? Protein lah. Karbohidrat kita cakap pasal nasi, mi, jirin semualah. Protein, saya lebih suka tekankan kalau warga emas ni bab protein. Sebab protein, kebanyakan mereka ada masalah kehilangan otot lebih cepat daripada biasa. Jadi pengambilan protein yang mencukupi sangat-sangat penting. Maksudnya Puan Syazah mencarankan mereka mengambil macam pil protein ataupun secara sumber semula jadi? Yang pasti sumber semula jadi terlebih dahulu. Antaranya? Seperti telur, seperti daging, ayam, ikan, banyaklah. Cumanya masalahnya bila contoh mereka ada masalah dengan kehilangan gigi. Jadi dia akan
mempengaruhi mereka punya pengambilan makanan, jenis pengambilan makanan, tekstur makanan berikutlah. Jadi untuk mereka yang mungkin ada masalah kiranya kilangan gigi dan sebagainya, mereka perlu ataupun penjaga anak-anak perlu ambil tahu ya dan cuba sediakan makanan yang lebih lembut sebagai contoh. Macam tofu ke kan, telur ke, penyediaan makanan itulah sangat yang lebih lembut tekstur je. Sangat mempengaruhi. Tapi kalau ada yang mampu boleh pakai gigi palsu lah, senang nak kunyah tak? Yes, gigi palsu itu perlu sangat, cumanya ada kat warga emas dia kurang selesa. Orang kata selesa satu, ada yang kurang kesedaran untuk memakai gigi palsu pada awal. Pakai bukan untuk cantik tapi untuk senang kesihatan kita. Okey, bercakap tentang tadi bila warga emas ni diserang dengan sakit-sakit sendi lah, tulang rapuh dan sebagainya kan, mudah patah kalau jatuh sekalipun ya. Kalsium sangat penting. Betul. Antara cara pemakanan kalsium terbaik dan apakah ia mungkin boleh dikongsikan juga? Ya, antara kita nak kata vitamin atau mineral yang sangat penting dalam kesihatan tulang ialah kalsium dan juga vitamin D. Kedua-dua ni sangat penting, lebih-lebih lagi untuk wanita. Sebab wanitanya bila dah masuk warga emas ni kebanyakan mereka dah kekurangan hormon estrogen. Jadi ini akan juga meningkatkan masalah osteoporosis. Okay, jadi sumber kalsium ni antaranya seperti kita tahu lah produk tenusu, susu, yogurt, cheese, itu semua. Tapi ada sesetengah warga emas yang mungkin tak suka rasa susu. Itu akan jadi masalah juga. Jadi sebagai anak ataupun penjaga, ia sangat penting mungkin kita boleh variasikan ya makanan tu. Contoh kalau kita masak kari tu, kita letak susu, bukan tak santan. Kita cuba includekanlah. Kita bukan ada ilmu juga untuk mencari terbaik buat ibu bapa kita, insya-Allah. Okey, kita akan tanya lagi soalan macam-macam yang ada diabetes dan sebagainya, tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, okey? Okey, memang menarik juga bercakap tentang masalah kesihatan warga emas. Dia macam-macam masalah kesihatan bergantung pada tubuh badan masing-masing. Okey, kita jemput balik Prof Tan dan Puan Sazia pada petang ini untuk sembang-sembang lebih lanjut. Okey, bercakap tentang masalah kesihatan warga emas. Ini paling Prof kata paling kata orang tu memberi impak, iaitu masalah kesunyian. Ya, betul. Tengok drama-drama tu kan, kadang mak-mak ayah duduk kat rumah sunyi, sepi. Bila sunyi sepi itu punca jatuhnya masalah kesihatan. Adakah ia benar dan bagaimana serius ianya kepada tubuh badan kita warga emas ni? Sebenarnya orang kata isolasi sosial ini adalah adalah berbahaya. Dia adalah punca penyakit yang mungkin dia lebih besar daripada menghisap rokok. Oh ya? Ya, betul. So kesunyian warga emas itu memang akan meningkat kerana negara kami semakin lama semakin tua kan. Jadi anak-anak kena keluar kerja, kurangnya orang yang menemani warga emas ini. So ini adalah masalah yang penting. Kami mesti memerhatikan masalah ini. Warga emas pun mesti ambil kisah bahawa bukannya selalu nak anak yang menemani dia. Dia walaupun dah bersara masih kena keluar rumah, masih pergi cari kawan, terutamanya cari kawan yang berumur yang tak sama dengan kami. Jangan selalu kami cari kawan yang berseumur dengan kami. Kalau tidak, lama-lama kami akan kerana itu adalah gejala biasa kan. Ramai kawan kami akan akan jadi tua bersama kami. Lepas tu bilangannya berkurangan lah. Jadi kami mesti cari kawan yang lebih muda daripada kami. Kami ada tahu bersembang dengan orang yang lebih aktif. Bersembang, beraktiviti dengan orang yang umur yang tak sama dengan kami. Orang kata intergenerasi. Kami tahu macam mana berhubung dengan mereka. Jangan selalu kami fikir buat sama je. Faham. Jadi jangan lepas ni kalau boleh ajak mak kita kawan dengan kawan kita. Lebih muda. Lepas tu kami berjalan-jalan, pergi hiking, jogging kan. Pergi renang. Betul. Tak apalah kalau kata selagi mampu. Tak apa buat pelan-pelan. Maksudnya betul kita jangan
kesunyian. Cuba cari aktiviti ya. Alright. Kita juga nak tanya kepada Puan Syazah tentang faktor pemakanan kan. Apa antara contoh bila mereka mostly kalau cakap pasal warga emas ni ada kenyang manis lah ataupun diabetes kan. Bagaimana pemakanan mereka pula? Tadi katanya kena ambil semua jenis faktor jenis vitamin tapi orang-orang begini ada tertentu tak boleh ambil juga. Betul tak? Betul. Mungkin Puan Syazah boleh kongsikan juga. Okey, selalunya mereka yang ada masalah kesihatan ni mereka sangat perlukan konsultasi dengan dietitian lah ataupun nutritionist yang boleh membantu mereka sebab setiap individu berbeza. Ya, tapi rata-rata apa yang selalu dinasihatkan bagi mereka yang ada masalah diabetes, kita akan nasihatkan hadkan ya and kalau boleh elakkan makanan yang manis ya. Seperti yang ada bijirin yang ditambah gula ataupun minum air yang ditambah gula dan sebagainya. Ya, dan kita fokuskan untuk lebihkan makanan yang seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga protein yang seperti yang saya bagi tahu tadi. Ya, dan ada juga makanan yang perlu disukat. Ya, sebagai contoh macam nasi, bihun semua tu bukanlah tak boleh ambil langsung bila diabetes kan. Cuma perlu disukat. Dikawal lah, tak boleh berlebihan. Ya, betul. Ikut apa diperlukan badan saja. Ya, betul. Ikut nasihat pemakanan doktor lagi baguslah kan. Okey, kita pun masa tak banyak sangat sebenarnya kan. Mungkin Prof Tan boleh kongsikan bersama penonton yang sedang menonton, mungkin mereka ni adalah warga emas juga ataupun anak-anak yang bersama mereka sekarang ni. Beri mereka semangat. Apa mereka boleh lakukan walaupun dah pun warga emas tapi mereka boleh kembali muda secara mental, fizikal dan juga kehidupan mereka. Yang penting bersenam. Setiap hari sekurang-kurangnya 30 minit. Janganlah berjalan-jalan, bersembang saja. Perlu senaman yang ada resistance untuk menguatkan otot. Pergerakan. So tiap minggu sekurang-kurangnya 5 hari, setiap hari 30 minit. Berjalan pelan-pelan pun tak apa kan? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh berjalan. Kena berjalan kuat sikit. Sampai berpeluh sikit. Kalau tak larat tak apalah. Kalau larat laju sikit. Kalau tak larat minta dia jumpa juru pemulihan. Okey, itu dia semangat kita nak ya. Betul. Mungkin hari ni perlahan, besok laju sikit. Jangan terima je. Pergilah cari rawatan. Berubahlah. Betul. Okey, Puan Syazah pula kepada mereka menontonkan bagaimana pemakanan ini membantu mereka untuk kembali look young, look fresh. Kita boleh cakap kita ni we are what we eat kan. Sangat penting sebenarnya kita makan sihat ni daripada awal lagi. Kiranya masa kita ialah umur dewasa dan juga kanak-kanak lagi lah. Warga emas ni pun kita nak cakap penjaga dan juga anak-anak ni memainkan peranan penting lah untuk memantau pemakanan mereka dan mungkin sentiasa bertanya kepada doktor ataupun dietitian yang boleh membantu supaya mereka mendapat nutrisi yang secukupnya. Okey, Prof Tan, kita ada masa lagi sikit kan. Okey, nasihat dah diberikan. Okey, melihat keadaan warga emas di Malaysia sekarang, bagaimana mereka punya keadaan? Adakah membimbangkan ataupun semakin macam Jepun macam tu? Kami haraplah kami boleh mengikut Jepun. Sekarang Jepun macam mana, hebat sangat ke? Mereka warga emas mereka hebat. Contoh? Mereka masih boleh memanjat bukit, masih boleh bekerja kan. Mereka tak perlu pertolongan. Tapi warga emas Malaysia memang manja sikitlah. Mereka mementingkan pertolongan daripada anak. Kalau anak tak tolong, kami ingat tak sayang pula. Janganlah macam tu ya. Kami mesti berdikari. Kami nak orang kata empower, berikan dia tenaga untuk terus berdikari, walaupun tua masih boleh masuk internet lah, gunakan telefon lah, semua orang boleh naik internet online untuk buat semua tempahan, shopping semua. Kami nak orang kata belajar new skill lah. Ya, jadi itulah nasihat oleh mereka berdua di mana walaupun kita dah berusia, tak salah untuk kita terus meningkatkan kita punya produktiviti harian kita melalui internet ke, shopping dan sebagainya. InsyaAllah, moga semua penonton ini diberikan kesihatan yang terus kuat. Ya. Okey, terima kasih Puan Syazah dan juga Prof Tan terus bersama kami dalam program Dr. Wan Puan Raya Haji. Tetap datang bersama kami. Terima kasih juga buat anda semua yang bersama kami. InsyaAllah, minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.